Okey, jadi selamat pagi semua sekali lagi. Okey, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk. Okey, pada subtopik 3.4 iaitu amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Okey, hari Selasa lalu 3.3 kita telah belajar tentang Yang di-Pertuan Agong. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk ke tajuk amalan demokrasi dan pengasingan kuasa 3.4. Okey, bagus. Okey, baik, Hisang. Okey, anda tukar akaun dan anda masuk balik. Okey, guna link yang sama. Okey, kita tengok sekejap. Kita tengok ini ya. Okey. Negara kita mengamalkan demokrasi berparlimen. Okey. Hari Selasa lalu kita telah belajar tentang konsep raja berperlembagaan. Okey. Itu hari Selasa, okey. Hari Selasa yang lalu, okey. Kita telah belajar konsep raja berperlembagaan di mana kuasa yang di-Pertuan Agong, okey, serta raja-raja diperuntukkan, okey, berdasarkan peruntukan perlembagaan persekutuan. Okey, itu raja berperlembagaan. Jadi hari ini kita tengok satu konsep baru iaitu demokrasi berparlimen. Okey, demokrasi berparlimen. Okey, saya tuliskan sekejap. Okey. Jadi demokrasi berparlimen ini dalam demokrasi berparlimen, okey, demokrasi ini dalam bahasa Cina apa? Mincu di mana kuasa rakyat, okey, rakyat boleh pilih pemimpin. Jadi dalam demokrasi berparlimen, rakyat juga mempunyai kebebasan, hak kebebasan seperti bersuara, memiliki harta, okey, memilih kerajaan, okey, mengundi, okey, melalui pilihan raya. Jadi wakil-wakil yang dipilih ini mereka akan mewakili kita, okey, ke parlimen. Okay, jadi ini demokrasi berparlimen. Jadi demokrasi berparlimen ini adalah sistem pentadbiran negara. Okey, sistem pentadbiran negara. Jadi apakah ciri-ciri amalan demokrasi? Okey, apakah ciri-ciri amalan demokrasi? Okey, pilihan raya, jaminan kepada kebebasan asasi serta pembagian kuasa di peringkat persekutuan dan negeri. Okey, yang dijelaskan khas dalam perlembagaan persekutuan. Jadi apa-apa tindakan dia mesti berdasarkan perlembagaan persekutuan. Okey, jadi ciri demokrasi sekali lagi saya ulang, pilihan raya, okey, jaminan kepada kebebasan asasi dan pembagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri. Nanti cikgu akan terangkan satu demi satu apa maksud dia, okey? Apa maksud pilihan raya, kebebasan asasi serta pembagian kuasa. Jadi kita tengok yang pertama, amalan pilihan raya. Okey, amalan pilihan raya. Jadi amalan pilihan raya ini, okey, kita senang, okey. Jadi amalan pilihan raya ini merupakan elemen penting, okey, wujudnya demokrasi di negara kita. Dia menandakan apa tahu? Pilihan raya ini menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Okey, dan pilihan raya ini diadakan dalam tempoh 5 tahun. Okey, 5 tahun. 5 tahun sekali kita akan buat pilihan raya. Okey, jadi serasa tahun ini, okey, kita akan ada pilihan raya. Okey, kita akan ada pilihan raya. Okey, Selasa selepas darurat, okey, Selasa parlimen akan dibubarkan dan kita akan ada pilihan raya. Jadi anda pada masa itu boleh tengok proses pilihan raya. Okey, jadi kita tengok 5 tahun sekali dia menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Jika pilihan raya
OK，大选都是代表我们国家有这个 democracy， 有这个民主了。OK，那个人民有权利，OK， 有权利选谁代表他们，选我们新的政府了。OK， 我们喜欢现在的政府，我们选我们现在的政府。OK， 所以那个人民有这个的权利了。Okey, dalam pilihan raya kita ada parti politik yang terlibat. Okey, kita ada parti politik yang terlibat. Anda tengok gambar ini ya. Okey, anda tolong tengok gambar ini. Okey, gambar pada buku teks anda. Okey, buku teks anda adalah di muka surat 50. Okey, muka surat 50. Usemian ke benar? Okey, jadi anda akan tengok okey, gambar ini di sebelah kiri buku teks. Okey, ini adalah lambang, okey. Lambang ataupun logo, okay, parti politik, okay, parti politik yang terlibat dalam pilihan raya. Okay, jadi parti-parti politik ini mereka akan bertanding dalam pilihan raya, okay, untuk mendapat mandat daripada rakyat, untuk mendapat sokongan, okay, sokongan daripada rakyat, mendapat sokongan daripada rakyat. Jadi mereka ini ingin mendapat sokongan daripada rakyat untuk memerintah. Okey. Jadi anda tengok di sini ya. Okey, lagi satu yang saya kena beritahu anda, dalam pilihan raya kita ada 3 pihak, okey, yang menguruskan pilihan raya. Okey, saya akan tulis di sini. Okey. Nanti nota saya akan hantar kepada anda juga. Selepas kelas ini saya akan hantar nota ke dalam grup WeChat dan WhatsApp anda. Okay, satu adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Okay, Suruhanjaya Pilihan Raya. Ataupun kita panggil sebagai SPR. Jadi SPR ini dia akan urus pilihan raya. Okay, dia akan urus pilihan raya. Supaya pilihan raya ini berjalan lancar dan adil. Okay. Dan dia juga akan tentukan kawasan mana yang pengundi-undi. Okay. Dia menentukan sempadan pilihan raya dan dia mendaftar pemilih ataupun pengundi baru. Lain kali kalau anda layak mengundi, anda daftar dengan SPR. Biasanya dia akan buka kaunter. Jadi anda daftar nama anda supaya anda boleh undi. Okey, selain daripada SPR, kita ada calon. Okey, calon yang bertanding dalam pilihan raya. Jadi biasanya calon ini di berumur 21 tahun dan dia akan bertanding atas individu ataupun parti politik. Dan calon ini akan dipilih oleh pengundi. Okey, itu kita semua yang layak mengundi untuk mewakili kita. Jadi selepas itu kita ada pengundi juga. Okey, pengundi. Jadi buat masa ni pengundi kita adalah berumur 21 tahun ke atas. Okey. Tinggal di Malaysia, warga negara Malaysia. Okey. Jadi akan sampai pada masanya anda juga boleh mengundi. Okey, mengundi calon. Dah. Okay. Jadi ini adalah 3 pihak yang terlibat dalam pilihan raya. Itu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, calon dan pengundi. Okey. Sebenarnya tajuk pilihan raya ini anda sudah belajar semasa anda berada dalam tingkatan 4 tahun lalu. Okey, ini cuma ulangan sedikit. Okey. Jadi sekarang kita tengok ini pihak yang terlibat, ini parti politik. Sekarang kita tengok proses pilihan raya secara ringkas. Okey, secara ringkas. Proses pilihan raya secara ringkas. Okey, anda boleh tengok. Okey, jadi semasa pilihan raya, ini adalah antara yang berlaku semasa dalam pilihan raya. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Gambar pertama ini adalah kempen. Okey, adalah kempen. Semasa pilihan raya akan ada kempen. Okey, kempen pilihan raya. Di mana dalam kempen ini calon akan bagi ceramah. Okey, supaya rakyat mengenali calon. Okey, bukan saja ceramah, kadang-kadang calon ini dia juga boleh melawat kawasan pengundi. Okey, supaya pengundi kenal
kenal calon tersebut. Okey, calon tersebut. Saya undi boleh, rakyat boleh pilih dia. Okey. Jadi kempen ini dia boleh membentuk lawatan ke rumah, lawatan ke tempat awam, sebetulnya ke pasar, okey. Serta ceramah-ceramah lah mana calon akan beri ucapan. Okey, jadi calon juga akan sediakan manifesto. Okey, calon juga akan sediakan manifesto. Okey, parti ataupun calon yang bertanding akan sediakan manifesto. Apa tu manifesto? Manifesto ini adalah janji. Okey, janji parti ataupun janji calon yang bertanding. Okey, ikrar dia lah, janji dia. Kalau anda pilih dia, dia akan buat apa? Contohnya bina jalan raya, bina dewan. Okey, dan menyediakan kemudahan asas. Okay, jadi ini adalah manifesto parti, janji parti. Okey, jadi selepas ini kita tengok satu lagi gambar, iaitu ini. Gambar yang kedua adalah tentang rakyat. Rakyat menyemak nama pada daftar pengundi sebelum mengundi. Okey, di sini okey, di mana rakyat kita semua bila kita layan mengundi, sebelum kita undi kita akan semak nama pada daftar pengundi, daftar pemilih. Daftar pemilih ini adalah senarai di mana senarai nama pengundi-pengundi yang layak mengundi. Jadi biasanya sebelum kita undi, kita akan cek nama kita di kaunter. Okey, ada kaunter di luar. Jadi kita akan cek. Okey, kalau nama kita ada, kita layak mengundi pada hari itu. Okay. Ini adalah senarai daftar pemilih. Okey. Okey. Dan lepas itu kita tengok gambar yang ketiga, ini adalah semasa undian. Okey, semasa mengundi. Okey, jadi semasa mengundi, okey, undi ini adalah sulit, rahsia. Jadi anda biasanya semasa mengundi, anda akan masuk ke bilik. Okey, lepas itu anda akan dibawa ke satu tempat khas yang terlindung dan anda boleh mengundi di situ tanpa diganggu oleh sesiapa. Okay. Jadi undian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur, yang telus dan sistematik. Undian ini dia mesti adil. Jadi undi ini rahsia juga. Dan gambar ini anda tengok ini adalah pembuangan undi. Kita panggil gambar ini sebagai pembuangan undi. Selepas anda mengundi, anda tanda pangkah pada calon yang anda ingin pilih. Lepas tu anda masukkan undi anda ke dalam satu tong ataupun peti yang disediakan. Peti inilah. Jadi kita panggil proses ini sebagai proses pembuangan undi. Proses pembuangan undi. Saya tulis di sini. Ini adalah proses pembuangan undi. Jadi undi ini adalah rahsia. Undi ini adalah rahsia. Tak ada sesiapa yang tahu anda undi siapa. Ini rahsia. Dan undi ini juga merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Bukti keabsahan. Keabsahan maksudnya kerajaan yang anda pilih itu, calon yang anda pilih itu adalah layak. Adalah layak dan diterima oleh rakyat. Dalam bahasa Inggeris ia dipanggil sebagai legitimate. Kerajaan ataupun calon yang layak. Layak dan diterima oleh rakyat. Yang boleh dipercayai. Yang sah lah. Kerajaan ataupun calon yang sah. Boleh jadi anda tengok yang bawah ini Anda tengok yang bawah ini.
Anda tengok di sini ya, okay, bawah ini. Okey, bawah ini tajuk dia adalah kepentingan demokrasi dan pilihan raya. Okey, kepentingan. Yang bawah ini adalah kepentingan. Okay, kepentingan pilihan raya. Okey. Bukan ini ya. Oops. Okay, kepentingan pilihan raya. Okey, ini penting ya. Kalau anda ada buku teks muka surat 50, anda bolehlah catat. Okey, anda bolehlah gariskan seperti yang saya gariskan di sini. Okay, muka surat 50 ya. Okey. Jadi mengapa pilihan raya ini penting? Jadi okey. Sebab pilihan raya ini penting kerana ia memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Nombor satu, ia memberi mandat, okay? Ia memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Mandat ini maksudnya kita memberikan kepercayaan, kita memberikan keizinan, okay? Memberikan kuasa, okay? Kepada calon dan parti tersebut untuk membentuk kerajaan dan mewakili kita. Okay. Nombor dua. Okay. Ini nombor dua. Okay. Jadi pilihan raya ini penting kerana ia memberi peluang kepada rakyat, okay, atau warga negara menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya untuk pilihan raya untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Okay. Dua ini adalah hak dan tanggungjawab rakyat. Okay. Hak dan tanggungjawab rakyat dalam pilihan raya. Kita ada hak untuk mengundi, hak untuk memilih pemimpin. Dan yang ketiga, mengapa pilihan raya ini penting? Okay. Anda boleh gariskan. Okay. Tiga, pilihan raya ini penting kerana kita boleh memilih pemimpin yang berwibawa. Okay. Pemimpin yang bertanggungjawab. Pemimpin yang kita percayai. Okay. Untuk menjadi wakil kita. Untuk menjadi pemimpin kita. Dan yang keempat, okay, mengapa pilihan raya ini penting? Okay, pilihan raya ini penting kerana ia mencorakkan, okay, pemerintahan demi kemakmuran negara. Jadi dalam pilihan raya ini, seperti yang saya katakan tadi, kita boleh pilih pemimpin yang kita nak, okay, kita percaya, pemimpin yang bertanggungjawab. Okay. Jadi pemimpin yang dipilih ini akan mencorakkan, okay, bentuk pemerintahan negara kita. Okay. Hala tuju negara kita. Okay. Berdasarkan prinsip demokrasi berparlimen dan perlembagaan persekutuan. Okay. Demi kemakmuran negara. Okay. Demi kemakmuran negara. Supaya negara kita ini sentiasa aman. Okay. Sentiasa aman. Dan pilihan raya di negara kita ni adalah adil. Okay. Rakyat terima dan aman. Okay. Negara akan jadi aman. Tak kacau bilau. Okay. Tak kacau bilau. Itu maksudnya kemakmuran negara. Okey. Jadi anda boleh faham tak tajuk ini? Okey, jadi saya ulang balik Okey. Jadi amalan pilihan raya ini merupakan tanda wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Okay. Mungkin ini anda boleh kata sebagai kepentingan juga. Okay, saya hubung nombor 5. Kepentingan tadi nombor 5 dia adalah lambang. Lambang demokrasi di negara kita. Okay. Lambang demokrasi, maksudnya demokrasi wujud di negara kita. Itu nombor 5. Okay. Jadi pilihan raya ini diadakan 5 tahun sekali. Okay. Biasanya 5 tahun sekali. Dan biasanya diadakan, kalau pilihan raya umum dia diadakan apabila parlimen dibubarkan. Ia akan diadakan apabila parlimen dibubarkan.
Jadi akan ada pilihan raya. Okay. Kalau pilihan raya kecil, biasanya kalau dia diadakan kerana apa? Calon meletak jawatan. Bukan calon. Yang pemimpin di kawasan tu meletak jawatan. Okay. Ataupun dia diisytiharkan muflis. Okay. Hilang kelayakan menjadi wakil di situ. Ataupun pemimpin di situ dia mati, meninggal dunia. Jadi pilihan raya kecil akan diadakan. Itu pilihan raya kecil. Kalau pilihan raya umum ini, biasanya dia adalah untuk satu negara. Okay. 这个 umum 是给那个国家 okay. Jadi ini biasanya diadakan 5 tahun dan dalam 5 tahun ini rakyat akan pilih untuk mengekalkan kerajaan yang ada ataupun memilih kerajaan baru. Okay, ya. Jadi di sini ada parti politik yang terlibat dalam pilihan raya. Okay. Dan di sini yang anda boleh lihat proses pilihan raya. Gambar ini adalah kempen pilihan raya. Okay. Supaya rakyat kenal calon dan faham manifesto ataupun janji pihak yang bertanding. Okay, sini gambar ini rakyat yang menyemak nama daftar pemilih sebelum mereka mengundi. Gambar ini adalah proses mengundi. Undi itu rahsia. Gambar ini menunjukkan pembuangan undi. Okay. Mana pengundi memasukkan undi dalam peti. Okay. Jadi undi ini adalah bukti kerajaan itu dipilih oleh rakyat. Bukti sah, bukti valid yang kerajaan itu dipilih oleh rakyat. Dan yang bawah ini adalah kepentingan pilihan raya serta demokrasi. Di mana satu, ia membuktikan rakyat memberi kepercayaan dan keizinan serta mandat kuasa kepada calon dan parti untuk membentuk kerajaan. Dua, okay, membenarkan rakyat ataupun warga negara menunaikan hak memilih wakil. Okay, yang ketiga, pilihan raya ini penting kerana memilih pemimpin yang bertanggungjawab, berwibawa. Dan yang keempat, okay, pilihan raya ini penting kerana ia mencorakkan pemerintahan di negara kita. Okay, demi keamanan dan kemakmuran negara kita. Dan yang kelima adalah pilihan raya ini adalah lambang demokrasi di negara kita. Okay, lambang. Okay, 它是代表我们的国家有这个民主 demokrasi. Jadi ini tentang pilihan raya. Okay, jadi sekarang kita tengok soalan tentang pilihan raya. Anda cuba jawab. Okay. Anda tengok soalan objektif ini. Okay, soalan 14. Anda beritahu saya apa jawapan dia. Ya, apa jawapan dia? Ini soalan nombor 14. Okay, ya. Apa jawapan dia? 14. Okay, tolong tulis dalam ruangan chat. Okay, yang saya kotakkan ini. Okay, anda cuba jawab. Okay, apa jawapan dia? Sebagai rakyat dalam sesebuah negara demokrasi, kita sewajarnya memahami kepentingan pilihan raya. Apakah kepentingan pilihan raya? Okay. A. Memilih pemimpin yang berwibawa. B. Untuk kebaikan pemimpin. C. Memuaskan hati raja. D. Untuk kehebatan negara. Okay, Gina kata A. Laushi kata A. Okay, jawapan dia adalah A. Okay, Ling Hui San pun kata A juga. Okay, bagus. Okay, jadi jawapan dia adalah A. Okay, untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Okay, bagus. Okay, kita tengok yang bawah sini. Okay, tentang yang ini. Ini adalah soalan subjektif. Okay. Soalan esei sebenarnya. Okay, pilihan raya ialah elemen penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi. Okey, jelaskan proses pilihan raya di negara kita. Okey, soalan sini adalah proses. Okey, anda rujuk muka surat 50 buku teks anda. Apakah proses pilihan raya? Okey, 4 markah. Okey, 4 markah. Maksudnya 4 isi lah. 4 markah ini biasanya 4 isi. Jadi boleh anda bagi jawapan?
Anda masih ingat tak gambar yang saya tunjukkan tadi? Kita recall balik Anda tengok gambar yang saya tunjukkan tadi gambar ini. Politik bagi boleh meminta daripada rakyat untuk memerintah. Okey, betul. Satu, apa proses dia? Satu adalah parti politik terlibat dalam pilihan raya. Okey, bagus, Ian. Parti politik terlibat dalam pilihan raya. Maksudnya pihak yang terlibat. Dia boleh jadi calon bebas ataupun parti politik yang terlibat. Bagus. Satu, parti politik yang terlibat. Apa yang kedua? Tapi melihat rakyat mengkritisi calon Manifesto. Jadi gambar yang kedua apa dia? Dia tentang kempen pilihan raya. Di mana rakyat boleh kenal calon dan parti yang bertanding dan faham manifesto ataupun janji calon dan parti yang bertanding. Bagus. Itu adalah kempen. Yang ketiga, siapa boleh jawab? Rakyat nilai nama pada dapat memilih sebelum mengikuti. Ya, betul. Yang ketiga adalah jadi semasa hari pilihan raya, rakyat akan semak nama pada daftar pemilih sebelum dia undi. Kalau nama dia ada, maksudnya dia layak mengundi pada hari itu. Pada hari mengundi. Gambar yang seterusnya. Undi ialah rahsia bukti keabsahan kerajaan yang dipilih rakyat. Ya, betul. Jadi undi, Jadi rakyat akan mengundi. Rakyat akan mengundi menggunakan prosedur yang telus dan sistematik, jadi undi itu rahsia dan ini mesti ikut prosedur yang sistematik. Kalau nanti anda layak mengundi jadi anda akan diberikan sampul, berikan kertas undi, orang panggil kertas undi. Jadi anda akan pangkat calon dan parti yang anda mahu. Jadi tak ada siapa pun yang tahu apa yang anda pilih itu sebab dia rahsia. Dan selepas anda mengundi, anda juga akan colok tangan anda dalam ink. Sekarang dia colok tangan dalam ink, jadi tangan anda ada ink hitam. Tanda ink hitam. Maksudnya anda telah undi. Anda telah tunaikan tanggungjawab. Jadi undi ini adalah bukti keabsahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Ada pun bukti bukti sah. Keabsahan ini adalah bukti sah. Bukti sah bukti sah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Bagus. Bagus, Ian. Jadi ini jawapan anda lah. Jadi anda kata proses pilihan raya anda mula macam ni. Sekejap. Anda tulis macam ni. Proses proses pilihan raya. Pilihan raya ini anda kena asingkan pilihan. Lepas tu face raya. Proses pilihan raya dijalankan di negara kita. Dengan apa? Tadi gambar yang pertama Ian kata parti politik yang bertanding. Itu dengan apa? Pelibatan parti politik atau calon yang bertanding. Yang bertanding. Yang gambar ini tadilah yang bertanding. Yang bertanding bagi memperolehi mandat daripada rakyat. Bagi memperolehi mandat daripada rakyat.
Okay, lepas ini isi pertama, anda nak sambung isi yang kedua, isi yang kedua gambar ini ya. Jadi anda mulakan dengan ayat baru. Okay, anda boleh, macam mana anda mula dengan ayat baru? Okay, anda boleh salin ini semula. Okay, anda boleh sekejap. Okay, anda boleh salin ini semula. Okay. Selain itu, adapun anda boleh guna penanda wacana. Okay. Kalau ini dipanggil sebagai kepala ayat ataupun bakal ayat. Okay. Ataupun lagi satu cara adalah anda boleh guna penanda wacana. Penanda wacana ini contohnya selain itu, seterusnya, di samping itu, yang anda telah belajar dalam bahasa Melayu. Okay. Contohnya saya nak guna selain itu. Selain itu, okay. Selain itu, okay, kempen pilihan raya. Okay. Kempen pilihan raya diadakan supaya rakyat apa? Okay. Mengenali calon. Okay. Mengenali calon dan manifesto. Lepas tu bila anda submit, anda boleh guna penanda wacana yang lain. Okay, contohnya di samping itu, okay, di samping itu anda boleh tulis, okay, rakyat menyemak nama pada daftar pemilih. Okay, di samping itu rakyat juga boleh menyemak, okay, nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Okey, boleh. Okey, dan seterusnya lah. Okey, dan seterusnya. Jadi kalau anda tulis jawapan ini, okey, ini satu markah. Okey, ini lagi satu markah, 2. Okey, kempen pilihan raya 3. Okey. Ya, supaya rakyat mengenali calon 4 dan manifesto. Okey. 4 markah. Okey, 5 markah. Dan rakyat juga boleh menyemak nama pada daftar pemilih. Ini pun ada markah. Di sini anda sudah dapat 6 markah. Okey. Okey, boleh. Jadi anda cuba buat soalan ini. Nanti saya akan bagi soalan ini, nanti ya. Jadi anda cuba buat. Okey, anda cuba buat. Anda juga boleh tonton rakaman ni balik ya. Okey. Okey, anda cuba buat ya. Okey. Kita tengok tajuk yang seterusnya. Okey, tajuk yang seterusnya adalah ini, kebebasan asasi. Okey, kebebasan asasi. Tadi pilihan raya. Sekarang kita tengok kebebasan asasi. Okey, kebebasan asasi ini adalah ataupun dipanggil sebagai hak asasi. Okey, kebebasan asasi ataupun hak asasi ya. Okey, setiap orang ada hak, termasuk anda juga. Okey. Kebebasan asasi adalah hak asasi, maksudnya hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Okey, dalam perlembagaan persekutuan, okey, dalam undang-undang dia menggariskan okey, perkara-perkara ataupun peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi individu. Okey, apakah kebebasan tersebut? Okey, satu, kebebasan diri. Kebebasan beragama. Okey. Kebebasan mendapatkan pendidikan. Kebebasan bersuara, penghimpun dan berpersatuan. Kita tengok satu demi satu. Okey, satu, kebebasan diri. Okey, kebebasan diri. Apa maksud kebebasan diri? Dalam kebebasan diri, okey, tiada seorang pun boleh diambil nyawanya dan dilucutkan kebebasan kecuali mengikut undang-undang. Jadi maksudnya
Okey, nyawa kita tidak seorang pun boleh ambil. Maksudnya anda tidak boleh membunuh. Anda tidak boleh membunuh, menculik sesiapa. Okey, ataupun menahan sesiapa. Okey, kecuali undang-undang. Contohnya kalau anda membunuh orang salah dari segi undang-undang, jadi undang-undang ini dia boleh menjatuhkan hukuman ke atas anda. Okey, hanya undang-undang saja. Okey, yang boleh buat macam tu. Okey. Okey, ini kebebasan diri. Okey, kebebasan diri. Nyawa anda tidak boleh diambil orang dan anda tidak boleh dilucutkan kebebasan. Okey, dua, kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini, okey, negara kita ini agama rasmi dia, agama persekutuan adalah agama Islam. Tetapi, okey, penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Okey, memang agama persekutuan kita adalah agama Islam, tetapi penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Okey, macam cikgu adalah Kristian, cikgu mengamalkan agama Kristian. Okey, mungkin anda penganut Buddha, anda mengamalkan agama Buddha. Okey, jadi kita ada kebebasan beragama. Okey, lagi satulah hak pendidikan. Okey, hak pendidikan. Okey, hak pendidikan. Jadi semua orang ada hak, ada hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira apa agama, tanpa mengira apa ras dia ataupun warna kulit dia, keturunan dia ataupun tempat lahir dia. Semua orang berhak dapat pendidikan. Okey, semua orang berhak. Okey, termasuk anda semua. Saya tak boleh kata anda tak boleh pergi sekolah. Tak boleh. Okay? Sebab anda ada hak untuk pergi ke sekolah dan belajar. Itu hak anda. Okay? Lagi satulah kebebasan bersuara. Okay? Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Okay? Jadi setiap individu, setiap warga negara, dia ada kebebasan untuk bersuara. Okay? Menyatakan pendapat dia. Okay? Berhimpun secara aman. Okay? Dan membentuk persatuan, menyertai persatuan. Contohnya anda sebagai pelajar di sekolah ada banyak persatuan kan. Jadi anda boleh pilih persatuan yang anda suka. Begitu juga dengan di luar. Bila anda di luar, sekiranya anda ingin menyertai aktiviti ini, anda boleh sertai. Asalkan jangan langgar undang-undang. Okey, walaupun kita ada kebebasan, kebebasan kita ini dia ini. Okey, anda tengok sini ya. Kebebasan kita ini dia diperuntukkan dalam perlembagaan dan dia tidak bersifat mutlak. Walaupun kita ada kebebasan, tapi kebebasan kita ini bukan bersifat mutlak. Bukan maksudnya kita boleh buat apa-apa yang kita suka. Tidak boleh. Kita kena ikut undang-undang. Okey, tertakluk pada sekatan. Tertakluk pada sekatan. Okey, sekatan yang ditentukan oleh undang-undang ataupun perlembagaan. Okey, contohnya kita ada hak kebebasan bersuara. Tetapi kita tidak boleh sewenang-wenangnya bercakap sesuatu yang boleh menyinggung orang lain, menyinggung kaum lain, agama lain, yang sensitif. Kita tidak boleh salah guna hak kebebasan bersuara kita. Faham tak? Walaupun kita ada hak, kita tidak boleh mencuri, membunuh orang, tidak boleh. Sebab itu salah dari segi undang-undang. Jadi dia tidak bersifat mutlak atau benda kita tidak boleh buat. Sekiranya dia boleh menimbulkan ketidakharmonian. Ketidakharmonian dalam masyarakat. Ataupun salah dari segi undang-undang. Jadi mengapa ada sekatan? Jadi sekatan ini bertujuan untuk apa? Memastikan ketenteraman, keamanan, kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat demokratik. Jadi ini adalah ciri-ciri kebebasan asasi kita menurut perlembagaan. Jadi kalau anda tengok di sini ya, kita ada satu badan.
okey, satu institusi, okey, satu pertubuhan, okey, itu Suhakam. Okey, Suhakam. Jadi Suhakam ini logo Suhakam, okey, ini logo Suhakam. Jadi Suhakam ini adalah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Jadi Suhakam ini dia berperanan untuk apa? Suhakam berperanan, okey, bagi mempromosikan dan melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Jadi Suhakam ini dia memastikan hak asasi kita ni dalam negara ini terjamin. Okey, terjamin. Contohnya kalau kita merasakan kita layanan yang kita terima ni tidak adil, okey, tidak adil, okey. Jadi kita boleh mengadu kepada Suhakam, okey, Suhakam. Jadi Suhakam dia akan bagi kita nasihat lah. Okey. Okey, jadi tadi saya menyentuh tentang yang sekatan kan, sekatan, okey, undang-undang, okey, supaya kita tidak salah guna kebebasan kita. Okey, jadi apa contoh, okey, undang-undang yang menyekat salah guna kebebasan. Contohnya salah guna kebebasan bersuara. Okey. Okey, contohnya Akta Hasutan 1948. Okey. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Okey. Jadi ini adalah contoh undang-undang yang mengawal, yang menghalang kebebasan bersuara serta kebebasan lain yang disalahguna. Okey. Jadi ini tentang kebebasan hak asasi. Okey, kebebasan asasi. Okey, boleh? Okey, kita tengok ada soalan tak? Okey, anda cuba tengok soalan B ini ya. Anda cuba tengok soalan B ini. Okey, minta maaf. Okey, anda cuba tengok ini. Okey. Huraikan kebebasan hak asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okey. Buku teks anda rujuk muka surat 51, 4 markah. Okey. 4 markah. Semasa anda menjawab, anda mesti tengok peruntukan markah. 4 markah. 4 markah ini 4 isi. Jadi huraikan. Lagi satu yang anda kena tahu adalah huraikan. Huraikan maksudnya anda bagi kebebasan ini ya, anda kena huraikan apa kebebasan tersebut. Okey. Anda cuba jawab soalan ini. Apakah kebebasan hak asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan? Ya, Ian. Apa jawapan anda? Kebebasan diri. Ya, betul. Okey. Kebebasan diri. Okey, kebebasan diri. Jadi kebebasan diri ini, okey, anda tengok sini ya. Okey, kebebasan diri ini adalah fakta. Okey, fakta. Okey. Yang ini bawah ini adalah huraian. Okey, huraian. Okey, ini fakta kebebasan diri, bawah ini adalah huraian. Jadi anda tulis kebebasan diri, lepas tu huraian. Okey, kebebasan diri apa tu Ian? Ian? Kebebasan diri diadakan seorang pun boleh diambilkan nyawa atau menunjukkan kebebasan dirinya kecuali mengikuti undang-undang. Okey, betul. Okey, bagus. Kebebasan diri. Okey, yang kedua adalah apa? Kebebasan beragama. Okey, okey, beragama. Ini adalah fakta. Okey, kebebasan beragama ini adalah fakta. Yang bawah ini adalah huraian. Okey, huraian. Okey. Apa huraian bagi kebebasan beragama? Islam ialah agama kesatuan boleh mengawalkan agama semasa-masa masing-masing. Okey, Islam adalah agama persekutuan. Jadi penganut agama lain, okey, penganut agama lain, okey, boleh mengamalkan agama masing-masing. Okey.
Yang ketiga adalah tentang apa? Hak hak pendidikan. kebenaran dengan Pendidikan. hak didikan. Yes, ini adalah fakta hak pendidikan. Bawah ini adalah huraian. Okey. Huraian dia apa? Tidak boleh ada diskriminasi. Tidak apa? Harta negara atau alasan agama, ras, keturunan atau tempat lain. Okey, betul. Okey, betul. Ini huraian. Okey. Dan yang keempat adalah ini. Okey, yang keempat ini kebebasan bersuara, berhimpun, berpersatuan. Okey. Huraian dia adalah ini. Setiap warga negara berhak apa? Setiap mengkawakan lihat kepada kebesaran bersuara, berhimpun secara aman dan memutus persatuan. Okey, bagus. Okey, jadi ini adalah huraian bagi kebebasan bersuara. Okey, bagus. Jadi kita ada 4 kategori kebebasan di sini ya, mengikut perlembagaan. Jadi anda boleh tulislah kebebasan hak asasi. Okey, kebebasan hak asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okey. Jadi ada kata dia terbagi kepada, dia ada 4 kan, 4 makar kan. Jadi 4 makar ini ya, anda tengok okey. 4 makar ini sama ada anda boleh tapi di sini dikata huraikan. Jadi maksudnya huraikan maksudnya anda kena bagi fakta. Okey, anda kena bagi fakta. Lepas tu anda kena bagi huraian. Okey, kalau anda bagi 2 fakta, okey, fakta huraian, lagi satu fakta huraian, 2 fakta kan. Okey. Fakta huraian anda sudah dapat berapa markah? 4 Maka anda sudah dapat 4 markah. Ini baru 2 fakta atau 2 huraian. ya. Okey. Jadi sini ada 4 kan. Okey. Jadi anda kadang-kadang jawab anda kena tengok peruntukan markah dia. 4 markah maksudnya dia ada 4 isi 4 isi. Okey, jadi anda bagi ini fakta. Okey, sini huraian, ini dah 2 markah kan? Fakta, huraian, ini dah 2. Okey, yang ini kebebasan beragama, ini fakta. Okey, ini okey, sini huraian, ini pun dah 2 markah. Okey, jadi anda dah dapat berapa markah? 4 markah di sini. Okey, ini belum masuk yang bawah ini, pendidikan dan suara. Okey, kalau dia 8 markah, jadi anda bagi semualah. Faham tak? Okey, faham ke? Anda kena bagi huraian. Sebab mengapa? Sebab sini dia kata apa? Huraikan. Huraikan maksudnya anda kena bagi huraian. Okey, fakta, huraian, fakta, huraian. Okey, boleh? 4 markah. Okey, soalan terakhir ya. Okey, soalan terakhir di sini. Okey, kita cuba jawab yang ini. Okey. Kita skip yang ini, kita jawab dengan ini sebab ini agak kita tengok yang ini D. Okey, berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pilihan raya penting? Okey, mengapakah pilihan raya penting? Keyword dia mengapakah pilihan raya penting? Okey, jadi cara anda jawab anda guna macam ni. Okey, berdasarkan berdasarkan pengetahuan anda tukar kepada saya. Okey, anda tukar kepada saya berdasarkan pengetahuan saya. Okey, lepas tu anda mula dengan pangkal ayat. Okey, mengapakah itu kata tugas Okey, jadi kita biasanya mula dengan perkataan selepas kata tugas. Jadi anda tulis pilihan raya penting. Mengapakah? Biasanya adalah kerana. Okey. Jadi anda tulis macam ni. Berdasarkan pengetahuan saya, pilihan raya penting kerana sebab biasanya mengapakah ini dia adalah kata tugas.
biasanya kita mula dari perkataan yang kedua. Pilihan raya penting kerana boleh faham? Inilah cara anda menulis. Jadi tadi saya sudah beritahu anda apa jawapan dia kan? Kita telah bincangkan. Mengapa pilihan raya penting? Masih ingat tak muka surat 50? Anda tengok jadi ini kepentingan dia lah. Pilihan raya penting kerana memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Pilihan selain itu, penanda wacana. Selain itu, pilihan raya penting kerana ia menuntut hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya. Menunaikan hak. Siapa yang menunaikan hak? Rakyat. Pilihan raya penting kerana rakyat menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya. Di samping itu, penanda wacana, pilihan raya penting kerana rakyat boleh pilih pemimpin yang berwibawa. Dan akhir sekali, pilihan raya penting kerana ia mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Kita ada satu lagi poin di sini. 5 poin sebenarnya. Boleh. Tapi markah dia berapa? Markah dia 6 markah. 6 markah. 6 markah lah. Boleh. Memberi mandat 1 markah. Menunaikan hak dan tanggungjawab 1 markah. Memilih pemimpin 1 markah. Pemimpin yang berwibawa. 4, mencorakkan pemerintahan 1 markah. Demi kemakmuran negara 1 markah. Dan berapa markah? 5 markah. Lambang demokrasi negara kita. Jadi berapa markah semua? 1, 2, 3, 4, 5. 6 markah di sini. Jadi anda tolong buat jadi saya akan hantar latihan ni kepada anda nanti. Anda tolong buat dalam buku anda, buku tulis anda. Lepas anda buat, anda bolehlah. Saya rasa saya hantar ini dalam Google Classroom anda. Anda boleh buat anda boleh print keluar, buat dalam anda boleh buat dalam buku tulis anda, catat di situ. Dan lepas itu anda boleh tangkap gambar, anda boleh hantar melalui Google Classroom anda supaya saya boleh semak. Boleh? Semua nota anda bermula daripada bab 1 setelah latihan, saya akan hantar semula ke dalam Google Classroom anda. Google Classroom anda. Sebab dalam grup kadang-kadang file itu dia jadi korup, dia tak boleh buka. Macam ada satu pelajar beritahu saya semalam. Jadi saya akan hantar balik semua nota anda ke dalam Google Classroom supaya anda senang cari latihan dan nota tersebut. Biasanya dalam Google Classroom dia di bahagian classwork. Di bahagian classwork. Anda cari buka Google Classroom anda cari classwork. Saya akan hantar di situ. Jadi itu sahaja pada hari ini. Jadi sebelum anda keluar dari Meet ini, anda tolong isi kehadiran sekali lagi. Anda tolong isi kehadiran sekali lagi. Isi dan lepas itu anda boleh F. Saya akan tutup rakaman sekarang.